Okey, tak apa. Tak ada pun okey, no problem. Ramai komen tu tak. Okey lah, no problem, tak apa. Baik. Asasnya pengurusan jenazah ni, bila kita sebut pengurusan jenazah, ramai orang takut nak urus. Sebab apa? Dia kata, "Alah ustaz, payah ni kan. Kami ni urus diri pun kadang-kadang terlupa kan, tambah-tambah cuti PKP semua ni kan. Tidur, makan dan sebagainya." Tak apa. Hari ni kita go through secara ringkas dan ustaz cuba mudahkan semudah mungkin ni. Dalam bentuk slide yang sangat simple, nak bagi faham at least if anything happen, kita bukan doa, tapi jika apa-apa terjadi, siapa pun yang meninggal dunia sebelum kita, apatah lagi jika dia orang yang kita kenal, ahli keluarga, sahabat handai, guru-guru, kita mampu menjadi salah seorang yang menyumbang khidmat menguruskan jenazahnya. Dan ia benda yang sangat mahal dan besar. Dan dia masuk salah satu daripada fardu kifayah. Walaupun orang kita ni, dia pegang satu prinsip. Dia kata fardu kifayah, seorang buat, yang lain tak payah. Prinsip tu, kalau semua pegang, terlingkup habis semua lah. Sebab apa dia kata, alah ustaz ni fardu kifayah, seorang dah boleh buat, yang lain tak payah. Banyak cantik, betul? Kalau yang seorang boleh buat, yang lain tak payah, katalah yang meninggal tu yang tukang urun jenazah. Lepas tu dia nak mandi sendiri, terjun swimming pool. Kan? Lepas tu dia merangkak pergi kubur, golek-golek, tenggelam. Macam tu. Tak boleh, kan? Maka kena ada skuad jenazah pelapis ini. Dan saya sendirilah milah untuk anak-anak dan guru-guru, saya sendiri dalam keluarga kami cuba, ayah memang train, termasuklah adik-adik saya, sampai tahap kami dah menetap di Kuala Lumpur pun, kalau ada orang meninggal, orang akan call dulu. Kata, "Ustaz, ni macam mana ni ada orang meninggal?" Saya sebut, urus je lah, kan? Tapi dia akan call kita juga. Sebab apa? Saya dan adik-beradik kami diajar daripada kecil, memang menyambunglah waktu saya lead, kemudian sambung pada adik saya seorang, dia pun dah pindah ke KL, kahwin dan sebagainya. Kemudian sekarang ni ada seorang lagi adik yang sambung, dia duduk kat kampung. Jadi asal orang mati, muka kami, asal kami mati, macam itulah. Kan? So, nak bagi tahu bahawa bukan kata kami power, tak, tapi benda tu mudah sebenarnya. Cuma kena dengan ilmu, wazan dia ilmu. Baik, jadi kita akan go through satu-satu. Ni pengenalan ringkas yang Ustaz sebut tadi, tak ada apalah nama penuh Ustaz, tugas kat sini. Ni kod antarabangsa, 4A 1B. 4 anak 1 bini. Macam itulah lebih kurang. Dan Ustaz dulu belajar di Kedah, di Ma'hadil Mahmud, jalur Ustaz Kedah, kemudian Ustaz ke pondok, Allah Yerham Tuan Haji Saleh bin Musa di Sik Kedah, namanya Madrasah Rahmaniyah, duduk di sana lebih kurang 6 tahun. Kemudian masuk ke sekolah balik untuk ambil sijil. Ustaz ambil apa nama ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ambil STPM di Smart Labu. Kemudian selepas habis tu barulah ke UKM dan habis tu bertugas sebagai guru. Untuk makluman guru-guru, saya juga pernah mengajar sekolah menengah sebelum saya resign dan terlibat 10 masa dalam training. Dan lepas tu merantaulah ke Malaysia, saya UTB, ambil pengalaman kerja sebagainya. Ini saya punya favourite sport. Jadi lepas belajar jenazah, kita minta crow insya-Allah. Dan untuk makluman anak-anak sekalian, Ustaz orang yang sangat setia lah, setia. Apa pun berlaku, aku setia lah, insya-Allah. Ni ada fan lain marah tengok logo ni. Okay, baik. Ala kuliah kita pergi laju terus. Terus nak pergi tentang mukaddimah tentang kematian. Sebab masa kita 1.5 jam sahaja, jadi Ustaz kena go through dengan cepat. So kalau ada yang tak dapat ataupun tak clear, boleh tanya balik. Dan tak silap Ustaz, kita punya majlis ini record kan, so nanti boleh ulang-ulang lah insya-Allah. Yang pertama, bila sebut bicara awal tentang kematian, kena tengok apa yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran ayat 185. Ayat ni sangat famous, dibacakan ketika bincang bab urusan jenazah. Yang pertama Allah kata, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallahul azim. Kita nak highlight yang bahagian pertama, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, kata Allah Ta'ala, pasti akan merasai mati. Kat sini para ulama, antaranya Al-Imam Abul Fida Ibn Kathir, kitab dia ada kat belakang Ustaz ni, kat atas. Al-Imam Abul Fida Ibn Kathir rahimahullah sebut kepada kita tentang hakikat kematian ini. Bila Allah kata setiap yang bernyawa pasti akan mati, maka ia alamat kepada kita bahawa syarat nak mati ni bukan mesti sakit. Syarat nak mati bukan mesti tua. Ada orang tengah main game mati. Ada orang tengah makan mati. Ada orang tengah duduk saja mati. Ada orang muda-muda mati. Sebab apa? Syarat mati hanya satu, iaitu kullu nafsin, setiap yang bernyawa.
setelah kita diberikan nyawa oleh Allah Ta'ala, maknanya hidup atas muka bumi, maka perjalanan kematian semakin dekat. Sebab tu bila sambul bersedih, bertegak makan pun boleh mati, Alisha kata. Ya Alisha, tengah makan pun boleh mati, Alisha. Tengah makan tersedap biun sup, kan? Dia punya biun panjang sangat, tersedap meninggal. Boleh jadi. Jadi bila sambut bersedih jangan seronok. Sebenarnya dia perjalanan yang semakin mendekatkan kita dengan kematian. Jadi bila sampai umurnya, maka pulanglah kita bertemu dengan Allah SWT. Jadi kena bersedia. Kalau kita tak bersedia, maka saat kita di pembaringan seperti dalam slide yang anak-anak sekalian tengok ini, maka kita akan jadi huru-hara, gundah gulana, serabut kepala dan sebagainya. Baik. Maka apa persediaan yang boleh kita buat? Nabi SAW menyebut tentang banyak persediaan, dan antara yang paling penting adalah siapkan segala amal soleh. Dalam hadis daripada Imam Ibn Majah ini, kata Bara', kalau siapa yang mengaji ilmu hadis, nama penuhnya adalah Sayyidina Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jinazatin fajalasa ala safiril qabri fabaka. Nabi pun menangis hatta balla thara thumma qala ya ikhwani limithli hadha fa'iddu. Nabi kata Bara' bin Azib, suatu hari aku bersama dengan Nabi SAW, dan lalulah pada Nabi itu satu kawasan maqbarah, yakni perkuburan. Dan Nabi duduk di tepi kubur itu. Kemudian baginda menangis. Kan dalam hadis tu tengok elok-elok, yang ni saya tunjuk ni. Fajalasa ala safiril qabri, Nabi duduk kat kubur tu, fabaka. Fabaka ni maksud dia apa? Bukan bakar rumah. Maksud dia menangislah Nabi. Sebab tu ada satu patah Arab pesan, falyadhaku qalilan walyabku kathira. Kurangkanlah kamu ketawa. Tak, kena kurang ketawa, kan? Falyadhaku qalilan. Dhahak, ketawa ini kena kurangkan. Walyabku kathira, kena banyak menangis. Sebab apa? Sehinggalah Nabi menangis itu hatta ballat thara, sehinggalah sampai tanah itu menjadi basah. Lalu Nabi kata, thumma qala ini adalah hadis Nabi. Jadi dia baca kitab kat pondok dah pula. Sesuatu kita syarah. Ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, limithli hadha, seperti inilah fa'iddu. Kamu kena bersedia. Yang ni bersiap diri kamu untuk berdepan dengan satu perkara yang namanya kematian. Sebab kita tahu dalam satu hadis, Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu menyebut, Nabi pernah pesan kepada kita, idza wudi'atil janazah fa ahtamaluha ar-rijalu ala a'naqihim فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها يسمعون صوتها كل شيء إلا الإنسان أن يسمعوا لصاعي أو كما قال. Baik. Sebab hari ni program sejam setengah, jadi ustaz baca je, tak tulis hadis tu. Kalau tak ada. Dalam hadis ni ringkas dia apa? Nabi kata bila mati, idza wudi'atil janazah, bila matinya anak Adam ni jadi jenazah, fa ahtamaluha ar-rijalu ala anaqihim, diangkat di atas bahu orang lelaki. Fa ahtamaluha ar-rijal, dalam hadis ni ada satu hukum, iaitu yang tukang angkat jenazah, kalau mati tu lelaki ataupun perempuan tak kisah, tua muda, kecil besar, kanak-kanak, orang tua, semuanya tukang angkat jenazah adalah lelaki. Kan? Nabi kata fa ahtamalha ar-rijalu ala a'naqihim, a'naq ni atas pundak, atas bahu ni. Fa in kanat salihatan qalat qaddimuni, jika si mati tu orang soleh, dia kata cepatkan. Ni ahli keluarga tengah nangis, dia suruh cepat. Nak pergi mana? Pergi sini, contohlah. Maknanya tempat yang indah. Apa dia? Basyiran wa nadhira, Allah bagi kabar gembira. Dalam kubur tu menjadi raudhatun min riyadil jinan, taman daripada taman syurga Allah. Ni atas muka bumi pun kita nampak cantik lah, kan? Apatah lagi kalau Allah bagi kenikmatan syurga. Tapi yang kedua kita risau, in kana ghairu salihatan qalat ya wailaha, jika si mati itu orang yang ghairu salih, dia kata aduhai alangkah celakanya, aina tadhhabuna biha, ke mana kamu nak bawa aku ni? Ahli keluarga nangis, dia pun nangis. Sebab apa? Dia nampak hufratun min hufarin niran, lubang daripada lubang neraka. Ini rumah terbakar, kalau yang ni pun matilah kita. Apatah lagi jika dibakar dalam neraka Allah. Maka kita pilih, nak dapat raudhatun min riyadil jinan atau hufratun min hufarin niran. Siapa nak pilih? Diri sendiri. Tengok hidup kita macam mana, amal buat kita macam mana, maka di situlah pengakhiran kita. Baik. Dan hebat macam mana pun anak-anak sekalian, anda duduk di di dunia ini, di negeri Selangor ini. Sekarang ni kita champion lah, kita champion dari sudut ranking COVID ni. Doalah mudah-mudahan Allah segera angkat wabak ini. Baik, anda duduklah di rumah yang besar mana, kereta canggih mana, keluarga kaya mana, bapa hebat macam mana,
bila anda mati, rumah ditinggalkan, kenderaan ditinggalkan, yang hanya ada adalah ini. Oh, ranking air asyik tak ada dah sedikit. Betul. Kita ni Selangor ni dah banyak kes tak ada air kan. Bolehlah tukar syabas jadi takziah pula. Air dah tak ada dah lah. Baik. Tapi jangan risau kalau mati yang baik, insya-Allah tak ada dah masalah air. Allah bagi air yang sangat nikmat dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Alia Nafisha dia gelak pula. Baik. Adik-adik cuba tengok jenazah ni elok. Siapa yang duk baring atas tu? Siapa yang duk baring atas tu? Itulah kita suatu saat nanti. Mungkin ustaz kejap lagi mati, situ tempat ustaz duduk. Mungkin kejap lagi adik-adik anak-anak sekalian mati. Itu juga tempatnya. Kan? Hebat macam mana pun atas muka bumi, kita pakailah kereta apa pun, kita pakai Viva warna hijau ke, kita pakai Almera seketing tak ada ke, akhirnya mati duduk atas tu juga, kan? Ada orang tanya yang baring tu manusia ke ustaz? Ya, takkan kucing sesuatu, manusia tu, kan? Mana itu tempat terakhir kita. Maka bila nak melalui fasa itu, maka kenalah bersedia. Jadi kita nak pergi macam mana nak sediakan jiwa kita supaya kita beringat untuk mati. Antara jalan untuk menyiapkan jiwa sebelum mati adalah banyak terlibat diri dengan benda-benda berkaitan orang mati. Jadi kita akan banyak ingat mati. Nabi kata Aqiyasun Nas. Hadis ini boleh buka dalam kitab Taubah, dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Hujjatul Islam. Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah disebutkan satu hadis Nabi SAW dalam kitab Zikrul Maut. Dalam kitab Zikrul Maut, Nabi kata apa? Aqiyasun Nas, sebijak-bijak manusia. Akthiru min zikri hadhimil ladzat, adalah manusia yang banyak ingat benda yang menghilangkan kelazatan dunia. Dalam riwayat yang lain Nabi kata Aqiyasun Nas, sebijak-bijak manusia. Akthiru min zikril maut, adalah manusia yang banyak ingat mati. Ustaz, kalau ada orang yang dia asyik fikir dia nak mati, bagus. Nabi kata Aqiyasun Nas, sebijak-bijak manusia. Tapi maksud fikir nak mati tu bukan sebab putus cinta, bukan sebab nak bunuh diri, bukan. Maksudnya ingat bahawa umur ni pendek. Macam tu, umur ni pendek. Jadi ingat nak mati, maka kita akan buat apa? Tak berani buat maksiat, tak berani keluar dating dengan couple masing-masing, betul? Tak beranilah buat dosa. Maka dia akan bangun solat subuh, dia semayang sebab takut akhirat, Alisha kata, betul? Jadi benda-benda tu yang penting. Maka salah satu wasilah adalah wazan atau timbangan dia adalah ilmu. Maka belajar ilmu pengurusan jenazah, involve dengan aktiviti ini, insya-Allah kita akan banyak ingat mati. Baik. 10:57. Dengan laju. Putri Alqi, Ustaz nak tanya boleh? Tak apa, anda type je soalan, naik kat bawah ni Ustaz cuba baca insya-Allah. Sekadar termampu kita kongsi-kongsikan. Baik, yang pertama adalah bicara jenazah, kita nak tengok hukumnya. Yang ni Ustaz sebut tadi hukumnya fardu kifayah. Malah mungkin macam tak berkait. Tak apa Putri, boleh je tanya. Hukum pengurusan jenazah adalah fardu kifayah. Tapi kena ingat, Ustaz dah tulis tu, jika tiada yang menguruskannya, maka seluruh umat Islam di kawasan tersebut berdosa. Tapi betul ke riak boleh menghapuskan amal ibadah? Ya, Nabi sebut dalam hadis, kalau kita ada sifat kibir, riak, ujub, sum'ah, takabur tu dia mari package. Kalau ada sifat itu, la yadkhulul jannah, tak boleh masuk syurga satu bab. Kalau ada dalam hati mereka sifat tersebut. Ada pula tanya kau riak ke? Jangan tanya member macam tu, kesian dia. Dia tanya soalan je. Apalah kau ni tanya kau riak je pula. Okey, baik. Sambung. Maka pastikan Sabrina gelap pula maka pastikan kita belajar benda ini supaya apa? Supaya kalau nanti dah tak ada orang nak boleh urus, mungkin pakcik-pakcik yang tua yang biasa urus tu meninggal, kita boleh sambung tugas. Ingat, tugas ini besar pahalanya. Mungkin dapat tak dapat duit, tak dapat apa, tapi insya-Allah insya-Allah kita akan dapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seterusnya, bila orang mati, contoh, Abang Omar, mari jap Abang Omar. Ustaz ada assistant. Abang Omar Ustaz sini sikit. Okey. Baik. Ni kata ni, sebelah sana ni ada Abang Omar. Tiba-tiba dia mati. Ustaz bukan teguk dia, kerak tu. Okey, mati. Agak-agak apa Ustaz nak buat kat dia sekarang? Apa nak buat kat dia sekarang? Maka dia ada beberapa step. Ada kita sebut 4, ada kita sebut 5. Baik, step-step selepas dia mati. Tapi ni lain ni, mati tapi macam hidup. Kan? Boleh ketawa lagi. Mana bila orang ni mati, tapi bukanlah sebab kita batalkan nekok dia. Mana orang begini mati, kita ada beberapa tindakan yang boleh dibuat. Okay, terima kasih Mama. Saja aku nak kacau orang. Aku seorang cakap mana best. Kan? Baik. Tindakan yang pertama, mesti letakkan dia di suatu tempat
yakni tempat yang sangat baik. Biasa kan kalau kita tengok orang mati kat rumah, kita letak atas katil. Bagus. Atas katil tu supaya apa? Dia lebih tinggi daripada orang lain. Dan ruang khusus atas katil ini adalah tujuan dia untuk menghormati si mati. Kena ingat, walaupun orang tu orang mati, tapi kita tetap kena hormati dia. Baik, Alisha Yasmin, ada soalan? Ya, Ustaz tak perasan kalau kat ruang chat. Kalau uruskan mayat seorang-seorang, boleh ke Ustaz minta penjelasan? Boleh, dan Ustaz ada pengalaman pernah urus seorang, pernah urus 2 orang. Tapi biasanya kami 3 ke 5 orang lah. Tapi pernah je apa nama ni? Pernah je seorang pun pernah. Okey, baik. Okey, ni ada soalan lagi. Setiap WhatsApp. Power pula. Okey. Ya, banyak soalan. Kalau ada Ustaz tengok je, jangan risau. InsyaAllah, insyaAllah. Okey. Cara ujian jenazah pelbagai cara, terbakar aksiden. Boleh nanti ujung Ustaz urai. Kisah dia sedih lah kalau Ustaz ceritakan. Sebab kami ada pengalaman macam-macam. Tapi tak apa, kita kongsi juga sebagai ilmu insyaAllah. Jadi kita kongsi. Ingatkan Ustaz balik ke ujung. Kak Kia. Baik. Okay. Ruang khusus ni tujuan apa? Untuk hormati si mati. Seterusnya, keadaan jenazah tu lepas letak tempat tinggi yang baik, pastikan kaki dia menghadap kiblat. Contoh-contoh, tengok Ustaz sekarang. Depan Ustaz ni ke kiblat. Jadi kepala Ustaz sana, kaki tegak ke kiblat. Kepala tinggi sikit. Ni sebut syarat. Tinggikan kepala sedikit supaya kepala tu boleh menghadap kiblat. Sebab tu kita pasal orang mati, tiba-tiba ahli keluarga dia letak satu katil yang tak pernah letak kat situ, ataupun dipusingkan katil tu menghadap kiblat satu. Kemudian kaki dia akan hala ke arah kiblat dan kepala diangkat, letak bantal biasanya. Itu tujuan. Baik. Kemudian semua pakaian jenazah kena ditanggalkan. Kena ditanggalkan. Biasanya orang akan tutup dengan kain je kan. Tanggalkan dan biar pakaian yang tak berjahit. Ustaz lepas mati buat apa? Ustaz belum mati. Ustaz belum mati. Kongsilah Ustaz macam best. InsyaAllah kita akan kongsi cara urut aksiden dengan terbakar. Sebenarnya banyak kes lagi. Orang yang kena HIV AIDS. Anak baby kan yang dibuang dah berpulat-pulat, anjing gigit. Orang aksiden terbakar. Macam-macam. Nanti kita share. Ustaz, kenapa kalau ada kematian ramai pakai baju warna hitam? Ada sebagai orang ambil, dia kata nak berkabung lah apalah sebagainya. Tapi sebenarnya bukan wajib pakai baju hitam tu. Orang ni Puteri Baki kata sunnah baju putih. Sunnah baju putih kat mana pula dah? Ni buat apa ni? Kan? Si mati tu, ya betul. Sunat bukan baju. Kain yang digunakan, kain yang berwarna putih. Kain kepada si mati. Baik. Sambung ya. Kemudian tanggalkan pakaian yang berjahit. Sebab apa? Tak boleh ya. Jadi kena tanggalkan kat dia. Besok orang tutup dengan kain je. Sama ada kain batik lepas. Kemudian di bahagian muka tu, biasanya orang akan letak sejadah lah. Sejadah pula dah serban. Serban yang jarang warna putih tu kan. Okay. Sesat. Ada pula Adam. Pandai lah kau Adam. Kemudian yang kedua, pastikan aurat ditutup sempurna. Maksudnya bila letak jenazah tu, still kena pastikan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahagian bawah biasa kita tutup dengan kain pelikat atau kain batik lepas yang tak berjahit lah. Kain yang lepas. Kemudian di bahagian apa ni? Leher. Lupa nama pula. Leher. Ke atas biasa orang tutup dengan kain serban yang jarang berwarna putih. Kat sana akan menampakkan sedikit wajah si mati tapi aurat masih tertutup. Sebab apa? Orang datang ziarah, tengok dan sebagainya. Baik. Ini saya sebut tadi, tutup tubuh dengan selai kain nipis. Tak kiralah kain batik ke kain apa, yang penting lepas. Kain lepas maksud dia kain yang belum jahit. Cuba tengok kain batik mak korang yang mak korang pakai tu dah jahit kat tengah, dia ada tulang tu. Sebelum jahit tu dia terbuka, dia panggil kain lepas. Okey, baik. Seterusnya, ada beberapa benda yang kena dirapatkan. Yang pertama, mata. Kalau si mati matanya terbuka, dia panggil terbelalak. Maknanya mata dia ke atas macam tu ke kan. Nampak gambar Ustaz kan? Mata ke atas macam tu ke dan sebagainya. Kita tarik. Okey, yang ni Ustaz nak ajar step yang penting. Yang pertama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Minum air sikit Okey. Yang pertama, ni tangan kanan. Dalam kamera dia nampak terbalik. Kan korang kan boleh. Apa minum tangan kiri. Bismillah. Okey, sambung. Ada beberapa cara tutup mata. Yang pertama, tengok elok-elok kita ambil tangan kanan kita. Kita buka kopi yang senang tunjuk. Kita tarik daripada kawasan dahi ni, tarik tolak ke bawah je ni. Pelan-pelan, urut.
Kalau masih terbuka, kita urut lagi. Tangan kita, bukan tangan si mati, jangan ganggu dia. Kita pakai tangan kita, tarik lagi. Tapi kalau tak tutup juga, okay, cara kedua. Yang ni Ustaz tak boleh nak tunjuk real. Jadi Ustaz pakai contoh. Kalau Ustaz tunjuk dia, tak senonoh caranya. Iaitu jari kaki. Anggap jelah ni kaki. Kalau Ustaz angkat kaki kat sini kan, buruk benar rupa. Kan? Ibu jari kaki tu urutkan. Kan ni, kalau kata ni ibu jari kaki, urut macam tu. Tarik. Dia perlahan-lahan akan menutup mata si mati insya-Allah. Itu yang pertama. Yang kedua kena tutup apa? Kena tutup mulut. Sebab tu perasan biasanya macam ambil wuduk ke ustaz nak tutup. Lebih kurang kan wuduk kan kita tarik macam tu kan. Lebih kurang lah. Tarik macam tu. Okey. Baik. Mulut biasanya orang ikat. Kalau perasan orang ikat kat bawah ni kan, dia simpulkan kat atas. Sebab tu kalau orang perempuan pakai tudung fashion ikat bawah ni kat atas, mana dia praktis awal nak meninggal tu. Alia tanya berkesan ke urut jari kaki tu Ustaz? Ya, itu kaedah dia. Kalau tutup kat atas kadang tak jalan, urat kat sini dah krem kan, orang tu dah meninggal, maka antara cara dia di jari kaki itulah. Macam tu. Okey? Baik. Kemudian mulut tadi biasanya orang ikat supaya mulut bila dah mati, mulut ni akan jatuh. Saya ingat letak kat mata ibu jari tadi. Bukan angkat kaki letak kat mata dia, bukan. Dengar elok. Kan orang bila letak kat orang mati pula. Cara dia, ibu jari kaki si mati tu kita urut. Nanti insya-Allah perlahan-lahan dia akan tertutup mata dia. Jangan pergi letak kaki kat mata dia. Kan dia bangun support kita sia-sia pula. Okey. Nur Amira. Oh gitu. Okey, betul. Baik. Mulut. Biasanya dia akan jatuh lah sebab mati dah tak boleh kontrol kan. So kita ikat. Okey. Yang ketiga adalah tangan. Tangan ni macam mana? Tangan ni qiyam seperti salat. Kanan di atas, kiri di bawah. Macam ni. Kan? Kita letak tu. Di atas perutnya, di antara pusat dan dada. Kemudian boleh letak sesuatu di atas perut supaya elakkan perut membusung. Kadang orang letak gunting, orang letak batu. Macam-macam lah. Tak ada masalah. Kemudian, tambahan sikit. Kena doakan si mati. Antaranya. Okey. Yang ni jom baca sama-sama. Walaupun dalam keadaan mute, tak apa baca sesama. Kita baca. Wahid, Isnin, ibda'. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ni ada tersilap sikit ni. Jap. Macam mana boleh tersilap? Lelaki ni mana boleh Okey. Lelaki baca macam mana? Sekali lagi dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Last, sekali lagi sama-sama. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Okey, dalam kiraan 3 semua orang buka mic, baca sekali sama-sama. Lepas tu tutup balik mic. Okey. 1 2 3. Okey, boleh buka mic? Jom kita baca sama-sama. Apa beza baca lelaki dan perempuan? Pada hu tu jadi ha. Ya, perempuan. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kenapa laki hu? Kenapa perempuan ha? Yang tu kena belajar dalam ilmu tajwid pula dah silap. Dalam ilmu nahwu saraf, yang tu bab lain lah, tak apalah. Dia kata ganti pula terbalik. Kata ganti nama untuk orang yang tiada. Tiada kat situlah. Allahumma ighfir lahu lelaki, Allahumma ighfir laha perempuan. Itu beza ya. Pada hu ataupun ha. Sebaiknya baca 3 kali. Salasa marrah, 3 kali. Salasa marrah. Baik. Boleh tak span tak Ustaz dekat perut si mayat tu? Alia Yasmin. Span bukan tak boleh letak, tapi dia tidak membantu untuk mengelakkan perut membusung. Jadi tak sesuai. Dia benda yang sedikit berat tapi tidak menyiksa mayat Untuk siapa tanya tadi? Untuk Alicia Yasmin. Alright. Baik, sambung. Semua orang kata, mohon bersabar Adam. Betul, Adam mohon bersabar. Okey, baik. Kemudian, selepas doa, antara benda lain yang kena buat adalah segerakan pengebumian. Jadi kita akan belajar buat kebumian, insya. Baik.
Itu sebaik kematian, kita kena tahu benda-benda ni. Bismillah. Aircon direct, kering dekat. Tapi tak boleh buat apa, aircon kat situ. Okay. Seterusnya, 4 step asas untuk menguruskan jenazah. Dalam ni pun belajar juga. Kan meninggal kan tak tahu nak urus pula. Okay, baik. Yang pertama, mandikan akan si mati. Yang ni kena buat ni, mandi. Ustaz sakit tekak ke? Bukan sakit tekak, aircon direct ni. Aircon direct ni Ustaz tak tahan aircon sikit. Bismillah. Kalau tak sempat ke bumi, kena letak jenazah dalam rumah ke? Dia bukan tak sempat ke bumi. Mana kita letak dalam rumah dulu sehinggalah urusan pengebumian. Tapi janganlah lama-lama. Kadang-kadang orang tunggu 1 malam kan. Bolehlah maaf lagi yang tu. Tapi kalau simpan 14 hari, kenapa? Saja Ustaz, 14 hari dulu. Tak boleh lah. Sebab hak si mati adalah dikebumikan. Urusan dekat dunia dah selesai. Kita ke bumi. Baik. Yang pertama, mandi. Tata cara mandi je kita ajar. Yang kedua, kafankan si mati. Lepas mandi, kafan. Lepas kafan, salatkan. Lepas salat, barulah kebumikan. Ini 4 benda yang sangat penting. Maka kita bagi satu, iaitu mandikan. Yang pertama, perintah untuk memandikan si mati datang daripada hadis Nabi SAW. Background ni gambar daun bidara. Salah satu tools yang kita guna untuk mandikan si mati. Nabi kata apa? Thumma qal igsiluhu bima'in wa sidrin. Mandikanlah dia. Dia ni, hu tu balik pada si mati. Dengan bima'in, di itu dengan mak tu air, wa dan dicampurkan dengan apa? Wasidrin. Sidr ini daun bidara. Okay. Maknanya mandikanlah dia, yakni si mati, dengan air dicampurkan daun bidara. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Itu yang pertama. Dan hukum memandikan si mati adalah fardu kifayah. Maka kena mandikan dia lah. Syarat nak mandi yang pertama, pastilah orang Islam yang memandikan jenazah, kecuali si mati tu orang kafir. Itu pandai-pandai dia lah. Tapi kalau si mati orang Islam, maka yang kena uruskan orang Islam juga. Yang kedua, bukan pembunuh si mati dan juga orang yang tidak berdendam dengan si mati. Baik. Ustaz, kenapa mandi orang mati campur dengan daun bidara? Yang tu jagi sikit lagi nak sampai. Sikit lagi. Jadi Ustaz cerita. Okay, petang balik sikit. Ingat, 2 syarat ni penting. Yang pertama, orang Islam, kalau dia mati, yang kena uruskan mandi dia orang Islam juga. 1. Yang keduanya, bukan pembunuh dia. Kalau orang tu bunuh, kalau kita tak terima kematian orang mati tu macam mana? Islam ajar kena terima. Qada dan qadar. Kalau kita tak terima, kalau sedih bukan makna tak terima, sedih lah orang yang kita sayang mati. Tapi kena terima, itu perintah dia. Baik, sama bukan pembunuh si mati. Kalau dia yang bunuh si mati, dia tak boleh mandikan si mati. Dan dia juga tidak berdendam dengan si mati apa-apa. Takut dia khianat ketika mandikan, dia sakitkan dan sebagainya. Tak boleh. Baik. Yang ni boleh rujuk dalam kitab Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Syarah Muhazzab, dan juga boleh rujuk dalam kitab Idhahul Misbah ala Syarhi Wisyair Al-Afrah wa Isbahul Falah. Jilid yang kedua halaman 438 karangan Baba Abu Qutaibah, dalam tu ada cerita panjang lebar. Baik. Dan sunat orang yang amanah dan thiqah memandikan jenazah. Baik. Apa maksud thiqah? Thiqah ni orang yang dipercayai, sama ahli keluarga, ustaz-ustaz yang ataupun skuad pengurusan jenazah, mereka ini orang yang kita percaya. Thiqah ni maksud dia percaya. Maka mereka lah sunat memandikan jenazah tadi. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan benda ni apa? Biyaghsil mautakumul ma'munun. Hendaklah jenazah-jenazah kalian dimandikan oleh orang yang dapat dipercaya. Rawahu Ibnu Majah. Jadi itu sebab kenapa orang yang thiqah tadi kena mandikan jenazah. Baik, seterusnya. Siapalah yang boleh mandikan jenazah ni kan? Betul lah tadi orang Islam bukan pembunuh, tapi siapa mereka? Tanya-tanya ni. Apa nama dia ni? Lupa dah nama dia ni. Yang main manah ni kan? Okay. Sekejap, ada orang tanya soalan. Kalau jenazah perempuan, lelaki boleh mandikan ke? Okey, soalan yang baik. Ni nak sampai dah topik ni. Jom kita tengok jawapan kepada soalan tersebut. Yang pertama, yang kena mandikan jenazah lelaki adalah orang lelaki. Khalas. Yang kedua, yang memandikan jenazah perempuan adalah orang perempuan. Habis cerita menjawab soalan Muhammad Irfan Khairuddin. Baik. Ngam-ngam ditanya sampai topik tu. Cantik. Yang kedua, alatan yang kita guna untuk urus jenazah. Okey. Yang ni Ustaz bagi satu-satu siap dengan gambar.
Sebab banyak kes orang nak pergi cari, nak beli barang ni dia tak tahu. Bagaimana kalau anak perempuan yang nak mandikan ayahnya? Boleh. Ustaz, kalau seorang tu meninggal semua harta akan dibagi sama rata dengan anak dia jika dia ada anak, tapi kalau dia berebut macam mana Ustaz? Sebab itu dalam Islam ada satu ilmu nama fiqh wal faraid. Dalam bawah ilmu fiqh mirah ada kaedah pembahagian harta. Ada secara faraid, ada secara hibah, ada secara wasaya dan banyak lagi. Tu kalau nak buat yang tu kita boleh buat kursus 4 hari pula macam apa. Okey? Okey, Ustaz, walaupun anak si mati, ya anak si mati boleh mandikan, tak ada masalah. Dia perempuan tapi dia lelaki, macam mana pula? Ni apa soalan ni? Anak lelaki nak mandikan ibu, boleh? Boleh. Itu termasuk dalam ahli keluarga. Tapi utamanya perempuan lelaki-lelaki lah. Okay. Kalau suami isteri boleh? Boleh. Walaupun nanti orang kata batal lah wuduk kan, lepas kita mandikan jenazah kita wuduk kan. Yang batal wuduk adalah orang hidup. Orang mati tak ada istilah batal wuduk dah untuk dia. Tu kena faham. So suami boleh mandi isteri, isteri boleh mandikan suami. Tidak menjadi masalah. Kalau bayi, berapa orang yang mandikan bayi tu? Tak kisah. Tapi biasa kami kalau bayi seorang je, sebab kecil senang. Kalau tak lah, biasa seorang dua macam tu je lah. Jaranglah ramai-ramai. Kalau orang dewasa ni biasa ramai sikit lah. Kalau tak ada ahli keluarga nak mandikan si mati tu macam mana pula? Okey, sebab tu kita ada badan khairat, ada orang boleh tolong urus. Kan kena tekan perut. Ya, baby kecil. Tekan perut pun ada kaedah, bukan kau tekan macam bergaduh dengan adik kau tu. Ya kan? Tekan sikit je ada kaedah. Jadi sampai part selepas ni kita perkenalkan barang, lepas tu Ustaz tunjuk kaedah. Gelak Irfan Jadi Ustaz tunjuk cara. Yang tu Ustaz akan pakai demo lah Abang Umar, insya-Allah. Okey, baik. Set urus jenazah. Ni Ustaz ambil gambar set urus jenazah mukmin. Yang ni kawan Ustaz punya. Baguslah sebab set dia lengkap. Jadi Ustaz boleh gambar dia, senang nak tunjuk. Ini semua full set. Okey, kita terangkan satu-satu. Yang lagi bagus sebab dia boleh label, jadi orang tak kenal, tak tahu, senang nak beli. Yang pertama, kain kafan. Dia tulis tu 13 meter. Tapi bergantung Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kepada saiz dan panjang si mati. Tapi biasa 13 meter ni dah cukup lah. Sebab berapa lain tu saya kita bincang. Jangan risau. Yang kedua, kapas. Sebab kita nak selit di tempat-tempat yang kemungkinan keluar darah dan sebagainya. Kalau orang mati kes kemalangan sebagainya tadi kan. Di hidung, telinga, kawasan-kawasan luka, di kemaluan dan sebagainya. Baik. Apron. Yang Ustaz tunjuk ni barang bukan rukun. Ni barang dia. Kenapa pakai apron? Yang pertama nak pastikan baju kita tak kena kotoran-kotoran ketika mandikan. Baik. Sarung tangan pun fungsi dia sama. Kemudian penutup muka, face mask. Sebab tak nak percik ke muka, takut kita bersin dan sebagainya. Atau mengelakkan datangnya bau-bau yang pelik-pelik. Macam-macam lah kita mandi jenazah ni. Kadang-kadang dia meninggal sebab kanser. Jadi kanser ni dia macam nanah kan. Dari badan tu bila meninggal dia keluar. Jadi berbau sikit. Maka kita tutup. Jangan pula kita kata dia kena tebalkan time nak balut. Tebal atau nipis, jadi Ustaz cerita macam mana. Jangan risau. Baik. Jadi adik-adik jangan terpengaruh dengan cerita tanah kubur. Asal kalau berdarah je mati jahat. Ada nampak nanah busuk sikit mati jahat. Tak. Kalau dia mati kanser, memang nanah tu akan keluar sebab dia dah meninggal. Jadi bukan makna dia mati jahat. Dia mati sakit. Kita doa yang baik-baik untuk dia. Okay, baik. Yang ketiga, gunting. Gunting ni penting tau. Biasanya Ustaz akan gunakan untuk gunting cotton bud ketika nak cuci kuku dia. Dan urusan-urusan lain lah. Gunting gafan lah. Apa semua tu kita pakai gunting lah. Kemudian sikat rambut. Ketika nak basuh kita sikat. Ingat rambut yang dua kena ambil buah balik tanam sekali. Kemudian putih kapas dan minyak aftar. Kemudian sabun. Sabun ni macam-macam lah. Ada orang pakai ni akar sintuk. Ada orang pakai sabun. Ada orang pakai daun bidara. Mana-manalah Tapi kalau ada daun bidara lebih baik. Kemudian air mawar yang kita titiskan sekejap lagi di kain kafan. Baik. Kemudian kapur barus. Ni kenal, baik kenal elok kapur barus ni. Ni kapur barus. Ni sebut celana. Okey, siapa nak beli set jenazah ni jangan PM Ustaz. Ustaz bukan jual benda ni. Ustaz buat gambar ni supaya senang. Kalau tak kau pergi cari sendirilah beli Ni Ustaz buat gambar ni bagi nampak senang tengok. Kenapa guna sikat Akmal Abid Humaidi? Kerana kita nak basuh, nak pastikan kalau ada kotoran yang melekat dan sebagainya supaya boleh dicuci. Jadi sikat ni mudah sikit. Tapi bukan sikat macam orang hidup lah. Perlahan-lahan untuk cek. Ustaz semua tu pakai sekali kan? Dia ada step-step dia. Cari kat mukmin je lah. Boleh lagi cari kat situ pun boleh je. Tak ada masalah. Tapi Ustaz tak jual lah. Ustaz bukan berniaga benda ni. Ustaz tolong mandi orang mati. Baik. Seterusnya, dah kenal barang-barang dia, maka jom kita belajar cara dia pula untuk jawab soalan kawan-kawan kita tadi. Baik. Ini paling asas. Sebab tu Ustaz kata jangan takut bila belajar bab urus jenazah. Simple je. Lama 9.20 dah. Okay, laju sikit.
paling basic. Ustaz, saya tak tahu nak bagi mandi orang mati macam mana. Ni ini paling asas. Tak ada orang nak urus, kita tolong buat apa? Meratakan air sekali je ke seluruh badan mayat setelah dibersihkan semua najis dan kotoran. Maknanya, kita keluarkan najis kotoran tu, maka kita ratakan air sekali je ke seluruh badan mayat, maka selesai. Itu paling basic, minimum. Okay. Cara nak bersihkan najis, jadi kita tunjuk. Okay. Baik, sebaik-baiknya, ikut step ni. 1. Letakkan mayat di tempat yang tinggi dan terlindung daripada pandangan orang ramai. Zaman sekarang ni senang. Memang ada tab untuk apa? Tab untuk mandi jenazah. Tab pula. Tab tu tab lah kan. Ni tab mandi tu, tab mandi jenazah tu dah memang ada. Itu yang sesuai dah. Biasa tempat orang mandi jenazah, kalau tanda rumah dia besar, orang mandi kat situ. Kalau tak, orang akan buat kepun dengan kanvas tu kan. Betul lah tu. Itu caranya. Kemudian jenazah dihadapkan ke arah kiblat, sama macam kes dia kat katil tadi tu lah. Okay. Kan tubuh jenazah ditutup dengan kain yang boleh melindungi auratnya. Biasanya kita akan tutup di antara pusat hingga lutut. Menggunakan kain yang jarang, yakni memudahkan air sampai. Dan muka jenazah sentiasa ditutup ketika menjerus air ke wajahnya. Ini adab. Adik-adik kena ingat, orang mati boleh merasai juga. Boleh merasai. Tapi dia tak boleh nak cakap kat kita lah. Maka hormati si mati. Kemudian bersihkan najis yang ada pada mayat dan tekan sedikit di bahagian perutnya untuk mengeluarkan najis. Baik. Yang ni tolong tengok muka ustaz elok. Jangan tengok kat slide lagi. Tangan kita ni kita akan letak kat perut macam ni, kemudian kita letak satu lagi, kita tekan perlahan-lahan. Urutkan dia, tolak daripada pinggang daripada perut tu ke bawah ke saluran inilah saluran najis tu. Kita tolak perlahan-lahan. Perlahan-lahan, si mati sakit. Kalau kita kasar. Tak mahu nah. Baik. Kemudian cuci kemaluan dengan tangan kiri yang bertutup untuk istinja. Baik. Ustaz bagi contoh mudah. Allahumma salli ala Muhammad. Berdua pula mikrofon. Kemaluan di hadapan kita boleh sapu pakai sarung tangan, guna tangan kiri. Itu adab dia. Kita boleh, kalau lelaki kita boleh urut kemaluan tadi untuk mengeluarkan saki-baki air kencing kalau ada. Kemudian untuk bahagian belakang dia ada satu istilah nama dia meruap. R-U-A-P, ruap. Baik, macam mana? Ustaz ambil contoh mudah. Korang kan ada adik kecil, pernah tengok cara nak pakai pampers kat dia, mak kita akan baringkan dia, kaki dia angkat sikit tu. Maknanya kaki dia akan jadi macam 3 segi tu lah. Lutut dia naik. Kan? So ketika itu seorang akan tekan perut, angkat belakang ni sikit, tekan perut. Najis tu adalah kita sapu je bahagian dubur itu. Kan tempat kita nak buang air besar tu kan di bahagian luaran tu, kita sapu. Selagi mana ada bekas najis, kita terus sapu dan alihkan air. Bukan korek kat dalam. Sebab Ustaz jumpa korek kat dalam untuk keluarkan najis di dalam. Dia kata takut tak usah. Jangan, itu zalim kepada mayat. Tekan perut dia keluar, kita calik lah, tengok selagi ada, kita cuci. Jika dah selesai tak ada, maka khalas. Okay? Kemudian, bersihkan gigi, kuku, mulut, hidung, telinga, si mati. Okay. Gigi, kuku. Gigi ni biasa kita gosok-gosok je lah. Gosok-gosok dia. Kuku. Baik, kuku tadilah gunanya cotton bud tu kita akan potong dulu. Potong, ni kalau kata ni cotton bud, potong melentam je. So dia akan jadi tajam, kita akan guna untuk cuci kuku. Tapi perlahan-lahan jangan lukakan dan sakiti si mati. Kemudian basuh telinga dia, mulut, hidung dan sebagainya. Kemudian sunat diwudukkan mayat dengan sempurna seperti mana wuduk kita. Satu-satu kita tolong wudukkan. Selepas itu, barulah kita nak masuk proses mengkafankan. Mengkafankan si mati. Baik. Ambil elok Yang pertama, ini paling ringkas sekurang-kurangnya. Bagi yang takut risau, ini cara paling mudah. Wajib sekurang-kurangnya sehelai kain yang menutupi tubuh si mati, lelaki atau perempuan. Wajib selai sekurang-kurangnya. Yang tu yang sebut tadi tu, siapa tanya tadi? Ustaz, sunat kain putih, baju putih kan? Bukan baju, kain putih. Sunatnya putih. Atau apa-apalah kalau tak ada. Tapi kita senang je, kita ada kan so pakai. Tak arti sangat, ambil selai, boleh tutup jenazah si mati, khalas. Tapi sebaiknya, 1. Kafankan lelaki 3 helai, perempuan 5 helai. Mana lapis 3 helai. Okey, Alisha Yasmin. Oh, saya faham. Macam tu Alisha. Betul. Kemudian, kain kafan dihamparkan sehelai demi sehelai. Setiap lapisan tadi ditaburkan dengan wangian seperti kapur barus, bau-bauan yang harum, kecuali yang meninggal dalam keadaan ihram. Maksudnya orang pergi haji, dia dalam ihram contoh. Jadi dia dikebumikan macam tu je. Tak payah buat apa-apa dah. Jadi itu peranan kapur barus tadi, atar tadi dan sebagainya. Untuk apa? Untuk ditaburkan di setiap lapisan kain kafan si mati. Dan kemudian kedua-dua tangan si mati tadi kita letakkan antara dada dan pusat seperti kita qiyam dalam solat tu lah. Tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah.
Kemudian diluruskan mengikut rusuk si mati. Letak je. Okey, ustaz nak tanya. Lepas mandikan jenazah dan kafan, kan ada sesuatu untuk berjumpa dengan jenazah buat kali terakhir kan. Jadi saya mendengar orang kata untuk urus jenazah tu cakap, kalau nak cium kena lap air mata supaya air mata tak jatuh ke atas jenazah. Kenapa air mata tak boleh jatuh ke atas jenazah? Sebab Islam tak bagi kita meratap kan. Jadi janganlah meratap atas si mati. Memadai dengan cium sebagai tanda kasih sayang kita yang terakhir untuk hantar di kuburan. Itu je. Baik. Seterusnya, bagi mayat lelaki yang mati ketika sedang ihram haji tadi, yang kes bawah tu kan tadi ni, yang ihram ni, ini ihram, jak mana nak panah ni? Ini ihram, kes ihram ni, maka tengok elok. Kalau mereka mati ketika ihram haji ataupun umrah, maka tak boleh langsung direnjiskan bau-bau kepada mereka. Wangi-wangi tak boleh. Tutupkan kepala mereka tak boleh. Maka kafankan jenazah dengan hati-hati dan lemah lembut dengan menutup seluruh tubuhnya. Adapun untuk orang mati syahid, hanya perlu dikafankan dengan pakaiannya yang belum menandar darah. Maka orang mati syahid, pakaian itu jugalah tanam dia. Macam tu. Seterusnya, selesai kafan, kita pun nak solatkan dia. Ada orang solat kat rumah, ada solat kat masjid, tidak menjadi masalah. Baik, cara nak solat macam mana? Yang pertama. Soalan. Tolong jawab kat ruang komen Okey. Nanti si mati tu sedih bukan si mati tu sedih. Si mati tu dah habis cerita dah. Dia kenapa tak boleh? Itu Zarin tanya, Zarin salah. Kenapa tak boleh Ustaz? Adab. Adabnya begitu. Si mati tu sedih atau gembira bergantung pada amal. Ingat tak hadis Ustaz bacakan awal tadi, hadis Abi Sa'id Al-Khudri, "Idza wudi'atil janazah fa ahtamalha ar-rijalu rihatan qalat qaddimuni wa in kana ghairu salihatan qalat ya wailaha aina tadhhabuna biha isma'u sautaha kulla shay'in illa al-insan ay yasma'u li sa'i." Nabi kata jika si mati orang baik, dia suruh cepat, dia seronok. Sebab apa? Nak menanti tu nikmat syurga. Jika si mati itu, wal'iyazubillah, mati tak baik, maka dia takut. Sebab apa? Yang menanti azab neraka. Sebenarnya mereka sebut macam tu, qaddimuni la, ya wailaha aina tadhhabuna biha. Yang dia sebut tu, yasma'u sautaha kulla shay'in. Nabi kata yang mendengar tangisan rintihan si mati dari semua makhluk. Illal insan, kecuali manusia. Ayyasma'una sa'i. Kalau manusia dengar pengsan. Sebab apa? Takutnya cerita tentang neraka dan gembiranya tentang syurga. Jadi tak ada kena-mengena lah dengan kita dah. Yang si mati tu urusan dia. Kalau baik dia, insyaAllah baiklah pengakhiran. Okey. Macam mana nak tahu si mati itu mati dah husnul khatimah? Adalah beberapa alamat. Antaranya kekuningan di ubun-ubun, berpeluh pada dahinya, dan beberapa tanda yang lain. Ala kulli hal, ada orang mati tengah sujud solat, macam-macam kan? Ala kulli hal, macam mana nak pastikan si mati itu husnul khatimah tu bukan urusan kita. Di mana hidupnya kita ini di atas muka bumi dengan ketaatan, munajat pada Allah tanpa henti, minta Allah matikan kita dengan baik, insya-Allah baiklah matinya nanti, insya-Allah. Baik. Okey, sambung. Kemudian, sebelum tu nak tanya. Boleh jawab kat ruangan komen Solat jenazah berapa rakaat? Dia jawab tengok. Tulis kat komen. Sakit dan perut dikira husnul khatimah ke Ustaz? Ya, ada satu hadis Nabi sebut tentang ta'un, sakit perut tu lah, maka husnul khatimah. Ada orang kata 4 rakaat, 0 rakaat, 4 takbir, lagi 4 ha. Oi, lain ni dah jelawak ni, 4 ha saya bagi 2 kan 4 takbir, 10 rakaat, masya-Allah. Kau semain tarawih ke semain jenazah ni? 3 gelak Zalim kan. 4, baik, 4 takbir. Lagi takbir yang banyak kan, masya-Allah, ifad takbir banyak. 1 rakaat 4 takbir. 4 takbir sahaja Ustaz. Tengok ada dia jawab. 4 takbir, tak ada rakaat, mana datang 10, betul tu. Baik, jawapannya adalah tiada rakaat, 4 takbir. Ada 3 orang yang menjawab dengan betul. Tidak ada rakaat, 4 takbir. Maka bermula takbir yang pertama, Allahu Akbar. Tangan qiyam macam biasa. Kemudian waktu takbir ni boleh baca niat ni. Kita tengok sama-sama. Usalli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin. Nampak? Arba'a takbiratin. Bukan arba'a raka'atin. Sahaja aku salat ala hadzal mayyiti. Kalau perempuan ala hadhil mayyiti. Ke atas mayat ini. Arba'a takbiratin. 4 takbir. Farda kifayati. Ma'muman lillahi ta'ala. Kalau imam lah. Sahaja aku sembahyang.
kat atas ayat ini 4 takbir kerana Allah Ta'ala, lepas tu tangan pun qiyam. Macam ni. Baik. Selepas qiyam, takbir pertama ni, kita nak baca apa? Cik tulis. Kita baca apa? Baca apa? Al-Fatihah. Lagi? Al-Baqarah, Ali Imran, Nisa'ul Ma'idah, Al-An'amul Araf. Tu habis nama surah keluar. Baik. Baca suratul Fatihah. Baik. Kali pertama kita baca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alisha Yasmin, innalillah pula dia tulis. Kita membaca satu. Jom kita dengarkan sedikit bacaan suratul Fatihah daripada Fadhil Ustaz Hazamin Intim. Betul tak? Maksudnya je dah. Okay. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik. Adik-adik kena ingat, bacaan-bacaan dalam salat jenazah adalah secara sir. Sir ni maksud apa? Slow-slow. Nur Aisyah tanya soalan. Kenapa solat jenazah tak ada rukuk dan sujud? Ittiba'. Kita ikut Nabi SAW. Nabi buat solat jenazah tanpa rukuk dan sujud dan itulah perintah daripada agama, maka kita buat begitu. Baik. Selepas baca suratul Fatihah, maka kita masuk kepada takbir yang kedua. Sekali lagi Allahu Akbar. Kemudian kita terus tangan kita yang kat sini. Kemudian kita baca selawat ke atas Nabi pada takbir yang kedua. Selawat ni disebut sebagai selawat Ibrahimiyah. Ada kata takut nanti imam sujud atas jenazah. Betul juga kan? Baik. Selawat Ibrahimiyah ni yang mana? Yang korang baca dalam tahiyat akhir. Bermula dengan selawat pada Nabi sampai fil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Selawat dan doa, Hikayat Faiz, doa belum. Takbir kedua selawat. Ada orang kata Allah Ustaz, panjangnya selawat ni. Kan stres dia, panjang. Okey, kita bagi pendek. Kalau panjang ni anda tak sanggup dan anda komplain, panjangnya Ustaz. Okey, peringkat awal. Kalau tak ingat lagi, boleh baca yang paling pendek. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu pendek. Ustaz, tak ingat juga? Jadi orang matilah senang. Jadi orang matilah senang. Ini selawat paling pendek. Kemudian barulah takbir ketiga. Allahu Akbar. Tangan pun qiyam balik. Kemudian kita bacalah doa selepas takbir ketiga. Okay, Ustaz baca dengan elok. Putri Baki kata doa takbir ketiga kalau tak silap. Ya, memang tak silap. Tepat sekali. Alisha Yasmin, ehem. Baik. Jom kita baca doa ni dengan Ustaz baca elok. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafir lahu warhamhu. Kalau lelaki nah, kalau perempuan Allahumma ghafir laha. Itu je. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وأغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه
وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. Kita bacalah doa ni. Ada orang kata panjang lagi. Selawat panjang, doa pun panjang. Okey, ambil paling pendek. Untuk lelaki, ini doa paling ringkas. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Okey. Tak payah buka mic, tapi baca sama-sama. Kita baca 3 kali Wahid, isnin, ibda. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. Itu kalau lelaki. Tapi sebab tu lagi baik kalau yang jadi imam ni anak, kita boleh tambah Allahumma ya Rabbi inna hadha abi wa hadhi ummi ighfir dhunubi ya Allah. Ighfir dhunubi ya Allah. Kita boleh minta panjang-panjang lah. Sebab apa? Itu mak ayah kita. Okay. Untuk perempuan macam mana? Baca gini. Allahumma ighfir laha. Itu beza dia. Warhamha wa'afiha wa'fu anha. Beza hu menjadi ha. Hu tu jadi ha. Tempat-tempat kan? Baik. Kalau panjang juga, dia amin je lah orang lain baca. Tak, sebab baca pun senyap-senyap seorang-seorang. Ni dalam solat lagi, belum bagi salam. Jadi kena baca seorang lah. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Habis doa ini, barulah takbir yang keempat. Allahu Akbar. Kemudian tangan qiyam, kita boleh baca doa-doa tambahan. Betul. Ammar Hafiz kata doa untuk si mati. Boleh baca doa apa? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Boleh ingat tak doa ni? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Tak ingat? Ada orang kata panjang ni ustaz. Okey, kalau panjang senang. Lepas takbir keempat kau tak payah baca apa-apa. Bagi salam. Habis cerita. Assalamualaikum warahmatullahi. Pusinglah ke kanan sekali. Sunat pusing tu. Yang wajib tu lafaz tu. Kemudian bagi salam yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi. Siap semuanya. Lepas tu imam akan bacalah sikit-sikit doa lagi. Boleh baca doa-doa seperti yang dibacakan ketika takbir ketiga dan keempat tadi. Atau nak tambah boleh. Allahumma ja'al qabrahu kalau lelaki. Kalau perempuan Allahumma ja'al qabraha. Kalau ramai-ramai meninggal mungkin ramai 4-5 orang. Allahumma ja'al qabrahum rawdatun min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratun min hufarin niran. Kalau waktu salam tu tangan kena turun ke ustaz? Tak, tangan tu macam biasa pun tak apa. Cuma ustaz lupa ambil tangan gambar macam tu. Jadi ustaz bubur je lah gambar ni nak bagi tahu, bagi salam tu sambil berdiri. Tangan kat tepi. Salat jenazah ghaib sama je ke dari niat hingga tamat salat? Ya, prosesnya sama sahaja. Cuma niat itulah saja aku solat ghaib ke atas jenazah ini kerana Allah Ta'ala. Baik. Macam mana kalau orang yang mati dalam kebakaran tapi tinggal hanya abu badan je, perlu solat? Ya, solat je. Dia sini orang meninggal, adik-adik kena tahu. Terbakar ni dia tak jadi abu je tak. Dia akan melecut teruk mati betul, terbakar betul pun bentuk manusia tu masih ada. Tapi gambar-gambar tak boleh tunjuk lah, benda tu aib. Benda tu aib tak boleh tunjuk. Tapi memang ada, cuma panjanglah cerita dia kan, panjanglah. Ya, macam kita tafidu semua ada, bukan jadi abu. Ada. Kemudian selepas imam doa, lepas tu kita pun angkatlah si mati nak ke kubur. Baik, ketika salat pastikan anda meletakkan jenazah dengan betul. Baik. Macam nak tahu? Yang pertama, ada dua kedudukan. Left and right ni kedudukan kepala, kepala si mati tu. Waktu nak solat, macam mana?
Ke kanan ke kiri ke? Ke kanan atau ke kiri. Yang pertama, perlu solat ke? Solat je macam biasa. Dari Sarah, solat macam biasa. Baik. Yang pertama, untuk yang kepala je ke kiri, left, adalah lelaki. Keyword dia kat mana? Huruf L tu. Left. So kalau jenazahnya lelaki, kepala kiri, kaki kanan. Kepala kiri maksud dia apa? Di kiri imam. Kaki dia di kanan imam. So kalau right, siapa? Right. Perempuan lah. Sebab apa right? Sebab woman always right. Dikira dia je nak betul lah. Kita bagi. Sampai ke mati pun kita bagilah. Boleh? Boleh faham? Gelak orang kan? So untuk lelaki kata kunci ni mudah. L tu L. L ni L. L ni kan left. L ni L. So L untuk lelaki. Ada pun untuk perempuan kat mana? Untuk perempuan ambil right. Kenapa right? Sebab woman always right. Sampai ke mati pun right. Kita bagi. Tak ada masalah. Okay. Alright. Ustaz gurau je lah. Sama. Tapi kedudukan ni tak gurau lah. Kedudukan ni betul. So macam mana? Ustaz bagi contoh mudah. Baik. Ini keadaan imam ni. Maka jenazah letak depan imam. Okay. Bagus Puteri Baki. Kepala ke kaki? Soalan tepat dengan slide. Ini dia. Mana kepala, mana kaki? Yang tajam tu kaki lah. Takkan kepala tajam. Kan? Baik. Jadi lelaki, kepala di kiri imam, kaki di kanan imam. Nampak Dan kedudukan imam berdiri setentang antara kepala, leher dan bahu. Tengah-tengah tu lah. Antara kepala, leher. Okey. Dot merah tu, tempat imam akan berdiri. Jika jenazah lelaki. Nampak Baik. Jika jenazah perempuan tu kan. Huruf R tu jadi right. Kenapa Ustaz sebut macam tu? Huruf R tu. Nak bagi ingat. Ki dia lelaki L. Lelaki left. Perempuan R tu. R kat tengah-tengah huruf perempuan tu right. So, dia beza sikit. Bukan kat bahu, leher atau kepala. Dia macam ni. Apa maksud dia? Imam berdiri. Kepala jenazah di kanan imam. Dan imam berdiri setentang dengan pinggang. Rak pinggang. Setentang dengan pinggang si mati. Baik. Boleh dapat? Boleh Okey. Baik. Baguslah yang rajin communicate kat bawah ni, tanya sebagainya. Bagus. Alright, bagus dapat. Cun. Selesai sembahyang, kita pun angkat si mati untuk dikuburkan. Masya Allah, tinggal 15 minit. Okey, kita laju sikit. Ya, kita laju sikit boleh? Dapat ke semua? Okey Ustaz, okey. Okey, baik. Alhamdulillah. Ustaz kalau meninggal hari Jumaat lebih baik ke? Adalah hari Jumaat ni disebut Sayyidul Ayyam, hari yang mulia, antara hari yang baik. Jadi mudah-mudahan berkat hari yang baik itu kita dapat juga kematian yang baik, insya-Allah. Baik. Seterusnya kebumikan. Kebumikan si mati ada beberapa step. Okey, yang ni Ustaz dah cuba cara paling mudah untuk adik-adik nampak. Okay. Yang pertama kena faham jenis kubur kat Malaysia. Apa maksud jenis kubur ni? Sebenarnya ia berkaitan dengan tanah kat Malaysia je. Ada dua jenis. Yang pertamanya tanah hitam. Ustaz tak pastilah istilah dari sudut tanah betul-betul dipanggil apa. Tanah gambut ke tanah apa ke. Tapi dia tanah hitam yang mudah terbang. Kalau istilah penggali kubur ni kami panggil tanah mudah rebak. Rebak ni apa? Kata kita pijak tepi-tepi yang baru lepas korek tu dia akan runtuh. Jadi untuk tanah macam tu kita akan gali gambut kot yang tanah nenas tu. Betul kot, lebih kurang. Tanah yang tanah nenas kan, wanita hitam. Okey, baik. Jadi tu channel kiblatnya. Kalau tanah macam tu kita akan gali liang je. Liang ni maksud dia kubur straight macam ni lah. Atau sebahagian orang dia akan lekukkan sikit kat bawah ni. Macam tu je. Okey, ni dia panggil liang. Dia bukanlah ngam-ngam petak macam ni. Ni sebab Ustaz lukis kan. Tapi dia bentuk dia macam ni je lah sekata. Jadi yang kedua dia panggil liang lahat. Ada macam L shape. Okay. So yang L shape ni nama dia lahat. Okay. Baik. Biasanya kalau liang lahat dan liang, kita boleh tengok cara jenazah disimpan di bawah terbeza. Untuk yang liang saja, biasanya orang akan guna keranda full. Keranda, betul-betul keranda tu letak. Tutup siap.
Tapi kalau liang lahat, jenazah akan masuk ke tempat nak panah tu. Jadi dia hanya tutup dengan papan kat kawasan ni. Dengan papan je. Macam tu. Itu beza. Kat Malaysia biasanya dua jenis tanah tu lah. Ustaz, tak nak jumpa lah tanah jenis lain lagi setakat ni. Baik, sambung Seterusnya. Ketika nak turunkan jenazah, sunat diturunkan kepala terlebih dahulu. Nampak Ustaz saya ingatkan tu? Dengan maksud, turunkan kepala dulu ke liang lahat. Tapi waktu nak turun tu pastikan kanan mayat tu menghadap kiblat. Macam ni tadi, maknanya turun kepala ke arah supaya badan dia kalau dibaringkan ke kanan menghadap kiblat. Baik. Kemudian selepas diturunkan, nak sambut kat bawah tu sunat bilangannya ganjil. 3, 5 atau lain-lain bilangan lah. Yang nak menyambut di bawah tu. Itu sunat dia. Okay, baik, seterusnya pipi si mati bila dah masukkan ke bawah, buka balik ikatan tu, bagilah bahagian pipi kanan si mati atau jenazah ini kena pada bahagian tanah. Dan nak bagi dia maintain dalam kedudukan mengiring itu, maka boleh disendalkan dengan tanah-tanah yang kita buat sebagai penyendal. Dia ambil dalam kubur tu jugalah. Kemudian baringkan dia atas rusuk kanan dan longgarkan tali dia. Asalnya kita ikat ketat kan, 4 tempat. Ada orang ikat 3, ada orang ikat 4, ada orang ikat 5. Mana-mana tak kisah. Okay. Seterusnya, posisi dia wajib menghadap kiblat. Mana bila mengiring tadi, muka dia kena menghadap kiblat. Muka dia kena menghadap kiblat. Sebab tu kalau tengok kat sini, lahat tu bahagian kiblat. Sebab dia akan muka kena menghadap tanah dan kiblat kan. So, lahat tu di belah kiblat. Okay, baik, sambung Kemudian, selepas dah longgarkan tu, kita pun posisi wajib dia menghadap kiblat tu kepala dia. Ni maknanya potong tengok daripada kepala lah. Kaki dia kat ujung sana. Maka saat itu pastikan mati tadi menghadap kiblat. Kalau dalam lahat pun sama je, duduk kat bawah tu lah. Okay? Baik. Selepas selesai itu, barulah kita turunkan tanah. Biasanya kita akan letak tikar ke apa ke kan, supaya tanah tu diturunkan dengan perlahan-lahan. Turun perlahan-lahan, tidaklah menyakiti si mati, sehinggalah tertimbus dan sebagainya. Selepas siap selesai, maka disunatkan untuk meletakkan tanda di atas batu nisan boleh. Kan ada orang dia letak pokok pun boleh, pakai nisan kayu pun boleh. Tak kisahlah. Kalau dalam kubur tu kita buka kain bahagian, bukan buka kain tu, buka ikatan dia je, bagi longgar boleh. Badan mayat L-shape juga Ustaz, bukan. Badan mayat mengiring. Maknanya kalau kita tidur malam tu, kita baring di atas rusuk kanan, mengiring. Macam tu Kalau dalam keranda tu mayat dia hadap kiblat juga ke? Ya, ya betul. Kak Ustaz, kalau mayat tu tak tentram macam mana? Farhana Damia, ya, mayat ni bila nak sampai ke alam kubur, dua golongan tadilah. Sama ada yang tentram atau tak tentram. Tapi kita tak tahu dah. Kita tak tahu dah. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak nampak dekat situ. Jangan terpengaruh dengan cerita tanah kubur. Baik. Kemudian dah letak tanda sebagainya. Kita baca talqin sebagainya. Doa apa semua lebih kurang. Kita pun baliklah ke rumah masing-masing. Maka selesailah kita mengkebumikan jenazah tadi. Baik. Jadi praktikalnya Ustaz terpaksa buat dalam bentuk bergambar macam ni sebab kita buat secara online. Kalau jumpa berdepan memang kita buku betul mayat tu. Jadi Ustaz buat secara infografik macam ni supaya anda nampak dan faham insya-Allah. Apa jadi kalau ada ular dalam lubang kubur tu, proses tanam ke atau gali lubang lain? Sepanjang Ustaz mengebumikan jenazah, Ustaz belum jumpa lagi lah ada ular dan sebagainya ni. Tapi taklah wallahu alam, tak pernah jumpa lagi lah kan setakat ni, maka kita tanam macam biasa je lah. Kalau tak ada tanda seperti batu nisan boleh ke? Kan kita sebut tadi sunat Imran Hakimi, maka sunat letaklah. Dia kata kalau ada. Kalau ada, tu Adam jawab cerita daripada tanah kubur datang. Tak adalah insya-Allah tak ada apa. So biasanya kalau ada ni menceritakan tentang mungkin su'ul khatimah, azab dia dan sebagainya, maka tutup ceritalah tutup cerita. Maka kita doakan yang baik-baik untuk si mati itu insya-Allah. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Habislah cerita kita pengurusan jenazah secara yang paling pantas yang Ustaz boleh buat. Jadi Alia Rafi kata, Ustaz saya ada soalan sikit. Boleh? Kita buka apa nama ni, soal jawab kat sini. Tu Ustazah ada maklum tu, ada 2 link, satu untuk keberkesanan program, mau belajar isikan. Yang kedua adalah pendaftaran dan sijil. Jadi sila tulis nama dengan IC. So boleh ambil link.
Baik. Afifah Adriana tanya, Ustaz, kita boleh dengar ke jeritan orang dalam kubur? Asasnya kita tak dengar. Asasnya kita tak dengar. Nabi sebut, yasma'u sautaha kulla syai'in illa al-insan. Yang mendengar jeritan tangisan ni semua makhluk kecuali manusia. Asasnya kita tak dengar. Tapi ada orang-orang yang dipanggil sebagai sahibul kasyaf, ada orang yang Allah buka hijab dia boleh dengar, antaranya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alia Rafiq kata tapi lari sikit. Ya boleh Alia. Ahlan. Kita ada beberapa minit lagi untuk sebarang persoalan insya-Allah. Boleh. Ada soalan boleh diajukan insya-Allah. Jom kita pergi makan kedai mana? Ustaz. Ya. Ustaz. Boleh cakap saya. Boleh saya tanya, adakah Ustaz terlibat dengan apa tu kalau macam sekarang ni jenazah pesakit corona ni? Okey, baik. Terima kasih soalan yang baik. Ada beberapa soalan kat bawah ni juga. Tadi sekali dengan ni accident dan sebagainya. Okey, saya jawab sekali jalan. Yang pertama, Ustaz, sekarang ni ramai orang yang menukar jantina. Jadi macam mana kita nak tentukan real jantina? Diuruskan mengikut jantina asal. Kalau dia asal lelaki, urus lelaki. Tak kira lah dia operate buang dan sebagainya, tetap diuruskan dengan cara lelaki. Yang kedua, untuk jenazah corona kami tak boleh terlibat sebab memang pihak hospital yang uruskan. Kecuali ketika musim corona ini ada jenazah yang meninggal dan disahkan tak ada kena-mengena dengan corona, maka memang kita uruskan macam biasa sahaja. Dan setakat saya tengok, tak jauh beza secara urus jenazah corona dengan kes yang kena HIV AIDS. Memang kita siram klorok siap-siap dah semua. Lepas tu keluarga tak boleh tengok, memang selesaikan kat hospital, terus tanam dan sebagainya. Lebih kurang lah tengok proses dia. Cuma corona ni memang tak pernah urus lah. Baik, kemudian untuk orang yang meninggal kemalangan, kadang-kadang tubuh dia terpisah. Ya, kita mandikan secara terpisah. Tapi tanam semua sekali lah, kafan pun sekali. Begitu juga perihalnya dengan orang yang mati terbakar. Ustaz boleh cerita je, tunjuk gambar tak boleh lah. Walaupun ada rekod kami, sebab itu aib si mati. Memang dia jadi macam ni. Kalau kita biasa goreng ikan, ataupun bakar ikan, kita telajak dia sampai hangit. Ikan tu tetap kat situ, dia tak jadi debu sebab dia ada tulang dan sebagainya kan. Kat situ juga. Kecuali yang kena bom meletup hancur tak nampak apa dah, kita nak cari jenazah pun tak boleh, solat gaib lah kan. Ni yang memang ada, selagi ada fizikal dia walaupun tak ada rupa dah, kita uruskan je macam biasa. Sekadar yang boleh, ada yang paling tak mampu sangat, akhirnya yang mampu tayamum je lah. Kemudian kita salatkan macam biasa dan kebumikan juga. Begitulah sifat dan keadaannya. Baik. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ada soalan lain? Zarin Zara, best dah belajar dengan Ustaz. Tak adalah Ustaz, kongsi-kongsi je apa yang ada, pengalaman sikit-sikit. Sebab kami generasi ke generasi, tok, ayah sampai ke Ustaz, ni adik-adik semua. Seorang mati je cari kami. Segala benda kan, mati je call. Ustaz free tak? Kenapa meninggal? Meninggal kita urus lah. Macam tu. Baik. Ada soalan lain? Baguslah, 100 orang maintain daripada tadi ya. Kalau terkeluar pun dia masuk balik, masuk balik. Alhamdulillah. Baik, kalau tak ada soalan, maka Ustaz rasa insya-Allah kita nak akhirkan dengan bacaan doa. Mudah-mudahan Allah berkati majlis kita pada hari ini. Insya-Allahu biiznillah. Jadi kita mulakan dengan membaca suratul Fatihah. Niatkan bacaan suratul Fatihah ini kepada khususnya baginda Nabi SAW, kepada para sahabat dan ahli keluarga Nabi, kepada para ulama salafus salih, kepada guru-guru kita yang banyak berjasa, kepada ibu ayah kita, kepada ahli keluarga dan wabil khusus juga kepada diri kita sendiri. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا ولمشائخنا ولعلمائنا ولأساتذتنا ولمن أحسن إلينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتي نفوسنا تقواها أنت زكيها وخير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم يا غني يا حميد يا مغني يا معين يا غفور يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك. اللهم طهر قلبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط
إلى الجنة رفيقا وإلى النار سترا وحجابا. اللهم اجعل في آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اجعل في آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اجعل في آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافيته يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع البلاء والوباء ادفع عنا هذا البلاء والوباء ونلقي الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وسوء الداء وخير عندة الرجاء. اللهم يا أمان يا أمان يا أمان خلصنا من الوباء والبلاء. اللهم اجعل في آخر كلامنا كلمة طيبة مباركة. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. So, terima kasih kepada semua, Ustazah Nur Hazlinda, kepada barisan guru-guru yang lain, anak-anak pelajar. Panjang umur, kita jumpa lagi. Kalau ada soalan, boleh PM Ustaz kat Facebook, Pencetus Ummah Izzat. Bukan page-nya, personal profile. Yang kedua di Instagram Ustaz, _Izzat. InsyaAllah kita boleh sambung-sambung ukhuwah kat sana. Okey Adam, bye-bye Adam, jumpa lagi. Adam seorang je buka kamera, orang lain tak buka pun. Tak tampak lah. Okey, jumpa lagi insyaAllah. Saya minta diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Okey Ustaz, terima kasih Ustaz. Sesungguhnya 1 jam setengah ni memang tak cukup Ustaz. Memang banyak sangat ilmu yang kita dapat. Tapi sebab mereka ni perlu bersedia pada pukul 12.30, mereka akan ada kelas online bersama dengan guru-guru. Kerana itu kita habiskan pada pukul 12. Okey. Okeylah. Ingat kullu nafsin za'iqatul maut, mati itu pasti semua akan merasai mati. Okay. Alhamdulillah kita dah berjaya menghabiskan ilmu fardu kifayah kita pada hari ini. Moga dilimpahi dengan rahmat Allah kerana keikhlasan kita menimba ilmu pada hari ini. Terima kasih juga kepada Ustaz PU Izzat atas penerangan yang terang lagi bersulung ni. Saya mewakili warga SMKK, kalau warga SMKKK, Sekolah Menengah Kebangsaan Kota Kemuning, ingin mengucapkan segala ribuan terima kasih dan mohon halalkan ilmu yang diberi. Kerana kalau untuk makluman Ustaz, bukan setakat belajar je yang join, tapi ada juga guru-guru yang join dalam program kali ini. Sesungguhnya ilmu ini tiada penamatnya. Segala kekurangan dan kelemahan yang terzahir daripada program ini adalah daripada saya sendiri dan yang baik itu daripada Allah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ada permintaan, boleh tak nak kongsi, boleh tak nak minta PowerPoint? Tak ada jawab. Link kat Nolia tu dah. Dah bagi kat budak link kat Nolia. Dah bagi dah. Ustaz? Dah keluar aku. Mungkin dah keluar aku. Doh. Senyap terus ni. Ingatkan, saya ingatkan Ustaz yang ni. Tapi dah cakap tu. Tak apalah. Okey, pelajar. Ustazah nanti dia share dengan Ustaz tu. Nanti akak minta dengan dia. Saya uruskan. Pelajar yang masih ada, tolong isi borang untuk sijil. Sijil tu bila awak dah isi pendaftaran, awak terus pergi pada, awak isi pendaftaran tu nama betul dan awak akan dapat sijil. Sijil tu awak just hantar pada guru-guru, pada guru kelas awak. Ada 40 orang boleh isi ni. Itu dia. Okay, dan tolong isi juga untuk maklumat. Mana dah satu lagi? Ini tak apa. Dah ada ni. Tak ada kan? Ada.
Tolong isi juga maklumat ni. Mana dah? Oh, mari kita isi ni. Budak semua pakat lagi dah. Takut jenazah. Okey, tolong isi maklumat ni untuk keberkesanan program. Rasanya semua awak ni seronok tadi kan dengan Pirizat. So tolong isi Saya nak pergi Yuris. Okey. Pelajar, terima kasih. Terima kasih Ustazah Alia, terima kasih semua. Nanti pukul 12.30, sekarang dah pukul 12.30 nanti boleh standby untuk kelas online pula ya. Minta maaf kalau Jangan tidur. ada apa tu orang panggil terkasar bahasa semua. Okey, assalamualaikum. Stop recording. Stop recording. Mana? Kat mana Ustaz? Ni. Bintang 3 tu lah. Mana bintang? Tekan tu, klik. Tengok. Dia nak kena. Dah.